wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari matematik tingkatan 3 KSSM bagi bab yang ketujuh, iaitu pelan dan dongakkan. 7.2 pelan dan dongakkan. Standard pembelajaran: melukis pelan dan dongakkan suatu objek mengikut skala. Skala penuh merupakan ukuran sebenar. Okey, kenapa kita perlu belajar tajuk ini? Okey, yang pertama sekali adalah untuk melihat bentuk dalam dua dimensi dari pelbagai arah pandangan, dan yang kedua ianya digunakan dalam bidang kejuruteraan pembinaan industri, rekaan grafik, arkitek, perkomputeraan dan juga lain-lain. Seterusnya kita tengok pula pada contoh pelan lantai 3 dimensi. Okey, dan di sini juga diberikan contoh pelan lantai di mana ianya dilukis dari pandangan atas. Yang seterusnya kita akan tengok bagaimana kaedah untuk memahami pelan dan dongakkan. Kita ada satu bongkar dan di sini ditunjukkan dengan anak panah dan dilabelkan sebagai depan atau dongakkan depan. Dan anak panah yang kedua, okey, dari pandangan sebelah kiri, ianya merupakan dongakkan sisi, dan dari pandangan atas ianya merupakan pelan. Kita perhatikan pergerakan segi empat tepat yang berwarna merah, kuning dan juga hitam. Okey, yang ini merupakan pelan. Seolah-olah kita melihat dari arah pandangan dari sebelah atas. And then kita juga ada, okey, perhatikan pergerakan segi empat tepat berwarna biru dan juga yang berwarna magenta. Okey, yang ini dilabelkan sebagai dongakkan depan. Okey, di mana arah pandangan mata kita adalah dari arah kanan. Okey, dan seterusnya, okey, perhatikan pergerakan bongkah yang berwarna hijau di situ. Okey, yang ini merupakan dongakkan sisi, di mana kedudukan mata kita adalah dari arah anak panah yang ditunjukkan. Dan juga bagaimana kita nak melukis pelan, dongakkan depan dan juga dongakkan sisi. Kita perhatikan dongakkan hadapan, pelan, dan juga dongakkan sisi. Okey, dongakkan hadapan kita akan nampak, okey, segi empat tepat yang berwarna magenta dan juga yang berwarna biru. Tadi kita belajar anak panah berada di sini. Tengok pula pada pelan. Nampak segi empat tepat yang berwarna merah, kuning dan juga hitam. Okey, kedudukan mata kita adalah dari sebelah atas. Dan terakhir sekali kita dapat lihat di sini ni, yang berhuruf T ni yang berwarna hijau. Yang ini adalah dongakkan sisi, di mana kedudukan mata kita adalah dari arah anak panah yang ditunjukkan. Okey, cikgu akan bawakan satu pendekatan di mana kita boleh andaikan seolah-olah kita menggunakan lampu suluh. Okey, lampu suluh kita akan halakan ke arah objek, dan apa yang dapat kita perhatikan di sebelah belakang objek adalah image akan terbentuk. Dan rajah yang ketiga juga sama. Okey, apa yang kita dapat perhatikan di sini, image dia akan terbentuk di sebelah belakang. Sekarang kita akan tengok kaedah melukis pelan dongakkan. Okey, di sini kita akan melihat pada contoh yang pertama, bagaimana cara kita nak melukis. Okey, soalannya ialah rajah satu menunjukkan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat ABCD terletak pada suatu satah mengufuk. ABIHGF ialah kerata rentas seragam prisma itu. Sisi AF dan BI adalah tegak. Lukis dengan skala penuh bagi A pelan objek, B dongakkan objek dari arah X, dan C dongakkan objek dari arah Y. Pertama sekali kita kena tahu istilah bagi garis padu halus. Okey, kita akan lukiskan ke semua garisan ni terlebih dulu menggunakan garis padu halus sebagai panduan lah. Okey, cikgu akan memulakan lukisan pelan dan dongakkan dengan melihat objek dari arah Y di sini. Nampak ni.
dari arah Y. Kita akan perhatikan jarak di sini ukuran dia adalah 4 cm dan di sebelah sini adalah dongakan X. Okey. Berukuran 5 cm. Yang seterusnya, okey, kita akan lukis garis padu halus di sini. Ukuran tadi dah kita sukat betul-betul tadi 5 cm. Dan di sini juga kita lukiskan satu lagi garis padu yang halus. Okey, mengikut ukuran dan seterusnya 5 cm. Okey, iaitu tinggi BI. Dan kita lukiskan satu garisan garis padu di situ. Okey, seterusnya kita akan lengkapkan juga pada pandangan plan. Okey, di mana ianya berukuran 4 cm. Okey. Seterusnya adalah ukuran 1.5 cm. Okey, 3.5 cm kita perolehi dari hasil tolak 5 dan 1.5. So kita lukiskan satu lagi garis padu halus. Okey. Yang ini berukuran 1.5. Nampak di sini ada dua calit menunjukkan ukuran dia adalah sama seperti jarak ED. Di atas sini pun sama. KJ adalah 1.5 juga. So kita lukiskan garis padu halus. Okey, seterusnya kita akan lukiskan satu garisan di mana sudut di sini akan membentuk 45 darjah. Garis padu tebal ini adalah garisan jawapan akhir kita ataupun garis objek. Okey. So di sini apa yang dapat kita lukis adalah pada dongakan sisi kita akan nampak ni yang garisan yang berwarna ungu di situ. Labelkan dia sebagai I J. Okey, I J. Dan HK adalah yang berada di sebelah belakang sedikit. So yang seterusnya adalah garis tegak di sini. Boleh nampak? Okey. So kita ada IB. Okey. HA dia seolah-olah berada di sebelah belakang lah. Sebab tu kita labelkan dia sebagai H dan juga A di situ. Okey, seterusnya adalah garisan tegak yang berada di sebelah bucu di sini. J C. Okey, so kita ada juga K D, iaitu di sebelah belakang garisan ni lah. Okey, K dan juga D. Seterusnya kita akan lengkapkan garisan ni sebagai garis padu tebal. Juga ada garisan yang berwarna hijau di sini. Kenapa dilabelkan ataupun dilukiskan sebagai garisan yang terputus-putus di sini? Kita tengok garisan ini nama dia adalah garis sempang. Di mana garis sempang ini kita gunakan bila mana kedudukan garisan tu dia terlindung dari pandangan mata kita ataupun dari arah Y kita tak akan nampak kedudukan LG, tapi ianya berada di situ dan kita labelkanlah sebagai G dan L, iaitu GL, dan kita juga ada F dan E, iaitu garisan yang di sini sebelah belakang. Okey, seterusnya adalah dongakan depan. Kita akan lengkapkan. Tinggi dia adalah 5 cm. Kita labelkan dia sebagai IB. Kita ada IB dan JC berada di sebelah belakang. Dan garisan di sebelah bawah kita juga ada AB. Kita labelkan AB dan DC berada di sebelah belakang. Okey, kita ada AF di sini, AF. Kita labelkan juga DE sebab dia punya garisan berada di sebelah belakang Dan seterusnya kita ada juga FG. Dilabelkan sebagai FG. Juga kita ada sebelah belakang G, kat sini adanya alfabet ataupun huruf L. Dan seterusnya adalah GH. So H, di sini G. Dan kalau kita tengok K adalah merupakan kedudukan di sinilah. Dan seterusnya kita lengkapkan bahagian HI.
bagaimana pelan terbentuk. Okey, kita ada kedudukan JC. Boleh nampak tak di sebelah sini? Kita ada JC kat sini Okey, so kita ada IB. Okey, apa yang kita lukis merupakan garisan yang terdapat di sebelah atas di sini, JI. Okey, seterusnya kita juga ada KH. Kita boleh nampak di sini KH merujuk pada garisan di sini. Seterusnya adalah garisan yang berwarna hijau. Kita ada LG. Dan seterusnya garisan yang berwarna kuning, iaitu EF. Okey, EF. Dan di sebelah bawah dia kita labelkan juga sebagai DA. Okey, kita perolehi garisan ELKJ. Okey, kita nampak dia sebagai satu garisan lurus. Dan yang terakhir sekali adalah garisan yang berwarna biru, di mana ianya adalah dilabelkan sebagai FGHI. Okey, kita akan tengok pada contoh yang kedua. Okey, soalannya adalah rajah 2 menunjukkan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat. Kita ada A, B, C, D terletak pada suatu satah mufuk. A, B, H, G, F ialah kerata rentas seragam prisma itu. Sisi AF dan BH adalah tegak. Lukis dengan skala penuh. Bagi A, pelan objek, B, dongakkan objek dari arah X, dan C, dongakkan objek dari arah Y. Kita labelkan pelan, dongakkan sisi. Okey. Dan apa yang kita akan perolehi, kita akan cuba melukis dongakkan objek dari arah Y, iaitu dongakkan sisi. So, kita ada ukuran 4 cm, 4 cm, dan kita juga ada ukuran 5 cm. Kita dah lengkapkan. Okey. Dan garisan yang dilukiskan di sini adalah garisan kedudukannya 1.5. Kita akan nampak garisan yang berwarna hitam di sini JG, nampak di sini. Okey, kita lukiskan tu sebagai garisan padu yang tebal, JG. Okey, kita ada IH di sebelah belakang. Okey, kita juga nampak garisan DA. Okey, CB yang berada di sebelah belakang lah. Okey, dan kita akan lukis juga garisan yang berwarna kuning, iaitu EF. Garisan EF di sini. Okey, so kita akan dapat satu garisan tegak kiri dan kanan. Okey, bagi dongakkan depan pula, okey, kita akan lukiskan ataupun kita akan dapatkan ukuran dari kedudukan X kita. Jadi di sini kita ada 5 cm. Okey, kita ada 1.5 dan selebihnya adalah 3.5 cm. Okey, kita akan lukiskan GH. Okey, kita akan lukiskan FG. Okey, dan kita akan lengkapkan juga FA. Okey, seterusnya adalah AB. Dan yang terakhir sekali adalah garisan HB. Okey, kita perhatikan di sini ada satu garisan garisan pad yang halus. Okey, kita gunakan sudut 45 darjah. Bila sampai pada garisan 45 darjah, kita akan lukiskan satu garisan mengufuk di sini. Kita akan tandakan di sini sebagai 4 cm. Di sini IE. Okey, kita akan mulakan garisan kita dengan IE, juga dengan garisan HF. Okey, di sini sebelah sini dan juga yang di sebelah garisan yang berwarna biru. Dan kita akan lengkapkan garisan IH di sebelah sini, sebelah atas, juga dengan garisan JG. Okey, JG. Dan yang terakhir sekali adalah garisan yang berwarna kuning, iaitu dilabelkan sebagai EF. Akhir sekali, sekian, terima kasih dan selamat mencuba.